Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya, share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Pengkhianat akan dikhianati kan? So bila pengkhianat dikhianati, isu dia sekarang ini bagaimana? Siapakah mereka nak bercakap tentang pengkhianatan? Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita nak tanya, bolehkah usul itu dibawa? Bolehkah usul tersebut memecat dan mengusungkan kerusi ahli parlimen? 6 yang menyokong PM ni. Okey, kita baca. EGM bersatu lulus pindah perlembagaan untuk halang MP belot. Bersatu berjaya memindah perlembagaan hari ini untuk menghalang wakil rakyat berpaling tadah pada masa hadapan. Okey. Now, mark the word kat situ. Masa hadapan. Saya percaya masa hadapan mungkin boleh. Tetapi bolehkah dia menggunakan perkara tersebut untuk ahli parlimen pada masa sekarang? Yang dah melompat sebelum ini. Ditambah satu persoalan besar. Sebab saya percaya apa yang akan berlaku adalah speaker akan kata tidak jatuh kerana kamu pindah perlembagaan setelah mereka melompat. Kalau mereka nak buat sesuatu pada mereka, kena pecat. Dan pecat daripada parti tidak dikira lompat parti berdasarkan kepada undang-undang yang kamu bersatu sendiri buat pada tahun 2021 dalam Akta Lompat Parti, di mana apabila seorang ahli parlimen menyatakan sokongan berlainan daripada partinya, tidak dikira sebagai lompat parti. Dan apabila seseorang itu dipecat daripada partinya, tidak dikira sebagai lompat parti. Itu yang bersatu buat pada tahun 2021 di bawah Akta Lompat Parti. So bagaimana nak menentukan? So saya rasa speaker akan gunakan kaedah biar mahkamah tentukan, sebab sekarang ini perkara ini dibawa ke mahkamah. So kalau sekiranya mahkamah menentukan bahawa jatuh mereka, maka jatuhlah. Kalau mahkamah tidak menentukan, maka mereka kekal. So nak menunggu keputusan mahkamah, saya rasa speaker akan kata kita tunggu keputusan mahkamah lah. Dan hari ini juga saya Abu Hussein MP Bukit Kantang mengatakan tiada unsur pujukan habuan untuk sokong Anwar. Ahli Parlimen Bersatu yang memberikan sokongan kepada Anwar berbuat demikian secara rela hati tanpa dipengaruhi sebarang pujukan atau rayuan. Ini menjawab persoalan apa orang kata, Wan Saiful Wanjan tempoh hari. Dia kata bahawa 4 kali dia dapat pujukan, rayuan, ugutan. 4 kali. Dia kata lepas itu, tak lama lepas tu, SPRM menghubungi beliau. Tu keluar Azam Baki, keluar kenyataan. Dia kata, kami tak pernah pun hubungi Wan Saiful. And then baru-baru ini, bila ditanya dia dalam parlimen, dia kata, oh, case close. Tuan-tuan, dia berhalusinasi ke? Berhalusanusi ke? Dia berhayalan ke? Kejadian itu tidak berlaku ke? Dia menipu ke? Apa sebenarnya? Kenapa tunggu sampai 4 kali? Kan? Mula-mula dia kata, saya telah diugut, saya diberi habuan 1.7 juta, ditarik balik 4 kali pertemuan. Lepas habis tu dia kata tak sampai 1 jam, pegawai SPRM telefon. Kemudian Azam Baki keluar kenyataan, tak ada pun pegawai telefon Wan Saiful Wanjan. Sudah. Bila ditanya balik dalam parlimen, Wan Saiful kata, oh, kes tu dah tutup. Case close. Tak payah cerita. Oh, convenient. Tuduh-tuduh fitnah-fitnah, tuduh-tuduh fitnah-fitnah. Lepas tu, oh, tak ada apa, nothing happen. Mana ada apa berlaku? Apa ni? This is what happen in this country, tuan-tuan. Dalam pembangkang kita ni lah.
Dia tuduh, dia fitnah, dia kata apa sahaja. The audacity. Kan? The audacity dia orang ni mengatakan, menyebut perkataan yang fitnah, yang bobrok, yang jahat, semata-mata untuk simpati. Saya ambil contoh, ahli parlimen PAS berucap di dalam parlimen hari itu. Dalam parlimen, tuan-tuan. Kerana akta Mahkamah Syariah itu, seksyen itu telah berjaya dihapuskan, maka selepas ini ramailah orang yang disebut pasal, bukan berjudi, disebut berjudi. Yang berjudi, yang mabuk. Mabuk ke berjudi? Tak ingatlah. Di negeri Kelantan lepas ini. Yang pertama, rakyat negeri Kelantan ni kuat minum arak ke? Seolah-olah kau menuduh macam tu lah. Kau yang cakap, bukan aku. Yang kedua, Syahrizad MP Bangi bangun. Dia kata, lain kali kalau nak cakap dengan fakta. Yang kamu kata mansuh tu, tak ada pun dalam perkara yang dibatalkan. Kan? Tak ada pun dalam perkara yang dibatalkan. So, bagaimana kamu kata mansuh? Jadi, tuan-tuan, dia kata lain kali baca. Sebab itu saya kata ini sikap pemahaman level ahli parlimen. Kalau ahli parlimen begitu dia punya level pemikiran dan pembacaan, bagaimana dengan walaun rakyat biasa? Dan ahli parlimen Bangi itu kata, kalau saya tak cakap ni, benda ni kamu ambil, kamu letak dalam TikTok. Kamu akan letak dalam TikTok benda yang saya cakap ni, dia kata. Which is true lah. Kan? Kamu akan letak dalam TikTok, kamu akan gunakan dalam TikTok. Mengatakan bahawa kerajaan ini begitu, begini, begitu. Dalam keadaan semua orang, banyak orang tak faham pun apa yang berlaku, tak tahu pun apa yang berlaku. Kan? Tak tahu pun apa yang berlaku. Okey, saya try cari kenyataan itu. Right. Saya share pada tuan-tuan. Tolonglah nak cerita pasal Saya tak keluar suara. Right. benda ni baca dulu. Bulan puasa. Okay. Pasal puasa. Sekejap. Tuan boleh dengar sendiri. Tolonglah nak cerita pasal benda ni baca dulu. Bulan puasa menjelang tiba. Artinya masyarakat di Kelantan nanti, bulan puasa nanti, mereka tidak boleh lagi didakwa jika mereka tidak berpuasa. Tan Sri Yang di-Pertua, peraturan mesyuarat. Saya ulang. Artinya masyarakat di Kelantan nanti, bulan puasa nanti, mereka tidak boleh lagi didakwa jika mereka tidak berpuasa. Tan Sri Yang di-Pertua, peraturan mesyuarat. Apa hal? Mana-mana ahli tidak boleh mengelirukan Dewan Yang Mulia ini. Tadi Hulu Terengganu telah mengatakan bahawa nanti apabila bulan puasa, sesiapa yang tidak berpuasa tidak boleh didakwa. Tapi sebenarnya, Tan Sri Yang di-Pertua, kalau kita tengok enactment yang dibatalkan dalam kes Nick Alin tidak termasuk kesalahan untuk tidak berpuasa. Saya minta supaya Hulu Terengganu pertama baca dulu, kedua tarik balik. Okey, kalau begitu saya tarik balik lah. Tapi Tuan-tuan, kalau begitu saya tarik balik lah. Dia sebut tentang tidak berpuasa. Kemudian MP Bangi kata, yang tidak berpuasa tu tak ada. Tak ada. Okay. Yang tidak berpuasa tu tak ada dalam yang dibatalkan dalam Nick Alin tu. Saya minta jangan keliru-keliru dan tarik balik. Apa yang MP Hulu Terengganu kata? Saya tarik balik. Dia kata, saya tarik balik. Dia kata, bacalah dulu, baca. Ya Allah. Tuan-tuan, kalau ini level ahli parlimen, tuan-tuan agak macai macam mana? Mula-mula kalau MP Bangi tak bangun, kata benda tu tak ada dalam benda yang dibatalkan, perkara yang dibatalkan, saya rasa benda ni dah go viral lah. Faham tak maksud saya? The audacity. Kesanggupan mereka untuk nak fitnah dulu. Tabur fitnah, bagi berita palsu. Lepas tu bila dibetulkan, saya tarik balik. Semudah itu, tuan-tuan. Semudah itu.
And kebanyakan orang, sebab dia tahu satu perkara. Majoriti orang Melayu yang mana menyokong mereka ni, dia orang tak baca. Majoriti mereka ni memang membabi buta je menyokong. Dia orang tak baca pun, dia tak faham pun. Malah kalau kita buat perbincangan dia, Alin, dia emosi, dia bukan fakta. Dia banyak emosi, dia tak fakta pun. Saya ambil contoh tuan-tuan. Bila dia bercakap soal, dia kata dalam pembatalan enactment itu, dia kata dia juga membatalkan meminum arak. Yang dibatalkan itu perkara yang menghayalkan. Dia tak sebut arak. Dia kata perkara yang menghayalkan. Apa antara contoh perkara yang menghayalkan, tuan-tuan? Dadah. Dadah tu dah ada enactment dadah. Kenapa nak letak bawah syariah lagi? Tak semestinya arak. Kan? Arak memabukkan, bukan menghayalkan. So, perkara ini yang sebenarnya, saya kata, walaun ni, kalau itu level pimpinan, dan dia orang tahu level pengikut dia macam mana. So, kalau itu level pimpinan, dan dia tahu level pengikut, itu yang mereka mainkan, dan itu kenapa mereka berjaya memenangi minda kebodohan dan kenyumudan penyokong-penyokong PAS ini, tuan-tuan. Menarik,